Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kitab Khawas Asma'ullahil Husna yang telah dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Sa'ad Al-Aidarus rahimahullahu ta'ala. Kita sambung pada nama Allah yang kedua, iaitu Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Khasiyatuhu, di sini ditulis oleh penulis, khasiyatuhu iaitu keistimewaannya ala wufqi makna, mengikut kepada makna, mengikut kepada kesesuaian maknanya itu apabila kita banyak menyebutnya ataupun banyak membawanya. Hazful makruh iaitu orang yang hazful makruh an dzakirihi wa hamilihi, iaitu orang yang membawanya, orang yang selalu menyebutnya, orang yang selalu membawa perkataan ini, maka Allah akan menghilangkan baginya al-makruh, sesuatu yang dia benci. Ini mengikut kepada pendapat para ulama, iaitu mereka yang selalu mengamalkan dia, mereka selalu yang membacanya mengikut fawaid ataupun faedah yang telah didapati oleh para ulama. Perkataan Ar-Rahman ini, mereka yang selalu membacanya, mereka selalu yang membawanya. Paling kurang dikatakan di sini wa yadhkur mi'ata marrah ba'da salatin. Maknanya di sini orang yang membawanya dan orang yang menyebutnya akan dihilangkan daripadanya perkara-perkara yang dia tidak suka, perkara-perkara yang dia risaukan. Dan juga wa yadhkur mi'ata marrah, dan orang ini membacanya sebanyak 100 kali selepas salat dalam keadaan khalwah, dalam keadaan dia bersendirian. Wa jama' khawatir ataupun jama' khatir, iaitu dia juga membaca dalam keadaan fokus, dalam keadaan yang tertumpu jiwanya. Fayakhrujul ghaflah, maka akan keluarlah sifat kelekaan ataupun sifat yang dia ni suka termenung, suka terleka, akan keluar daripada dia. Wan nisyan, dan juga akan keluar daripada dia sifat lupa. Minal qalbi, daripada hatinya dengan izin Allah Ta'ala. Wa fil arba'in al-idrisiyah, iaitu daripada kitab al-arba'in al-idrisiyah, sebutan yang mana zikirnya adalah Ya Rahman kulla syai'in wa rahimuh, Ya Rahman kulla syai'in wa rahimuhu, Ya Rahman kulla syai'in wa rahimuhu. Iaitu telah berkata As-Saharwardi, yaktubu bizza'faran, iaitu Saharwardi mengatakan, iaitu ditulis Ya Rahman kulla syai'in wa rahimuhu, ditulis dengan pena ataupun dengan dakwat za'faran ataupun dengan za'faran, wa misk, dan juga dengan wangian, wa yudfin fi baitin lima akhlaquhu syarsah. Dan apabila kita dah tulis kepada satu kertas dengan za'faran dan dengan wangian, kemudian kita tanamkan di rumah orang yang mana di rumah mereka ataupun orang ini akhlak dia syarsah, akhlak dia buruk, sayyul khuluq, iaitu akhlak dia buruk, dan daiqah, iaitu sifat yang keras pada orang ni. Fa inna tiba'ahu, sesungguhnya peribadi orang ini nanti tatabaddal, sesungguhnya tabiat ataupun peribadi orang ini akan berubah, akan bertukar. Wa yadhharu fihi al-haya, akan terzahir pada diri orang ini sifat malu, warahmah, dan juga sifat berkasih sayang, wal atfi wal maskanah, dan juga sifat lembut, sifat suka berlemah lembut dan berkasih sayang, dan sifat yang tenang, wal maskanah. Ini pendapat Imam As-Saharwardi. Wa man qara'ahu kulla yawmin mi'ata marrah, dan sesiapa yang membaca ayat tadi itu Ya Rahmanu kulla syai'in wa rahimuhu sebanyak 100 kali, nalar rahmatal azimah, beliau ini, mereka ini akan mendapat rahmat Allah yang amat agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kemuliaan ataupun faedah yang boleh kita dapat daripada perkataan Ar-Rahman atau zikirnya seperti mana yang telah dikatakan di dalam kitab Al-Arba'in Idrisiyah, iaitu Ya Rahman kulla syai'in wa rahimuh. Nama Allah yang ketiga di sini adalah Ar-Rahim. Apakah keistimewaannya? Khasiyatuhu riqqatul qalb, iaitu melembutkan hati. War-rahmata lil makhluqin, iaitu akan menjadikan diri kita menyayangi terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Faman dawamahu kulla yawmin mi'ata marrah, iaitu sesiapa yang selalu menyebutnya setiap hari 100 kali, kana lahu dhalik,
iaitu mereka ini akan mendapat apa? Mendapat benda ini, iaitu riqqatul qalb, hati yang lembut dan ada sifat kasih sayang terhadap makhluk Allah yang lain. Wa man khafal wuqu' fi makruh, dan sesiapa yang takut dirinya terjatuh ataupun terletak di dalam bentuk-bentuk keadaan yang dia risaukan, yang dia bencikan, zakarahu ma'al ladzi qablahu, iaitu dia wa dzakiruhu ataupun wa zakarahu, iaitu dia menyebutnya zikir ini dan zikir yang sebelum tadi itu, ya rahmana kulla syai'in wa rahimuhu, fi makruh zakarhum alladhi qablahu aw hamalahu, iaitu dia mesti membawa ataupun menzikirkan perkataan ar-rahim ini, kan, dan juga zikir yang tadi sebelum ini tadi, ataupun dia cukup dengan membawanya sahaja, kan, membawa maknanya dia letakkan dalam tulisan ke, kan. Baik, yang seterusnya, wa fil arba'in idrisiyah, dan di dalam kitab al-arba'in al-idrisiyah ada disebutkan zikir ini, ya rahim kulla sarikhin wa makrubin wa ghayatihi, ni silap, ada pun yang asal dalam kitab arba'in al-idrisiyah wa ghayathihi, kan, wa ghayathihi wa ma'adhihi, zikirnya ya rahim kulla sarikh wa makrubin wa ghayathihi wa ma'adhihi, iaitu dia menzikirkan ayat ya rahim kulla sarih wa makrub wa ghayathihi wa ma'adhihi, iaitu telah berkata Sahrawardi, idza kutiba wa halla fi ma'in, apabila ditulis dan dilalukan padanya air, kemudian wasubba fi asli syajarah, dan dituang pada akar pokok, pada akar pokok ataupun dia punya pangkal pokok, zahara fi thamariha al-barakah, akan terzahir pada pokok itu buah-buahannya yang penuh berkat. Wa man syariba min dhalik, sesiapa yang meminumnya, ishtaqa likatibihi, akan dirindui kepada penulisnya. Wa kadzalika kutiba ma'ahu ismut talib wal matlub wa ummih. Dan begitu jugalah kalau dituliskan bersamanya itu nama orang yang meminta dan yang dipinta dan juga ibunya, pasti akan dirindui kepada mereka ini. Fa innahu yuhim wa yudrikuhu minasyauq, iaitu akan diberikan kepada mereka ini, dan akan dikecapikan kepada mereka ini dalam hati mereka kerinduan, ma la yumkinuhu atsabat ma'ahu, iaitu yang mana dia rasakan orang ini dan orang yang ditulis namanya ini takkan mungkin boleh ada kerinduan pada hatinya. Apabila dia buat sedemikian, Allah akan izinkan. In kana wajhan yajuz, sekiranya keadaan itu adalah dibenarkan, bukan yang diharamkan. Wa illa fal aks, jika dia buat sedemikian dalam keadaan yang mana keadaan itu adalah bukan yang dihalalkan, seperti hubungan yang diharamkan, maka benda ni akan berlaku yang sebaliknya, iaitu akan dibenci. Maka orang yang kita hendak rindu ni mestilah orang itu adalah orang yang halal bagi kita, bukan orang yang diharamkan. Wa man qara'ahu kulla yawmin mi'ata marrah, barang siapa yang membacanya, iaitu perkataan ar-rahim ataupun zikir yang di atas tadi itu, ya rahim kulla sarih wa makrub wa ghayathihi wa ma'adhihi, dia baca 100 kali setiap hari, kana azizan indallah, iaitu diri dia akan dipandang agung oleh Allah, iaitu diri dia akan diletakkan satu martabat yang tinggi di sisi Allah. Kana azizan indallah, aminan indan nas, menjadi orang yang sangat dipercayai di sisi manusia dan juga menjadi orang yang agung di sisi manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Maka inilah dua keistimewaan ataupun dua kebaikan yang ada pada zikir Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Yang mana pada zikir Ar-Rahman itu disebutkan zikirnya seperti mana yang ada disebutkan di dalam kitab Al-Arba'in Al-Idrisiyah, iaitu ya Rahman apa tadi zikirnya, ya Rahman, dan iaitu ya Rahman wa kulla syai'in rahimuhu, ya Rahman wa kulla syai'in rahimuhu. Juga pada zikir Ar-Rahim seperti mana yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'in Idrisiyah, ya Rahim kulla sarih wa makrub wa ghayathihi wa ma'adhihi, maka amalkan. Kalau tak mampu yang panjang, ambil yang pendek. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, kan? Perbanyakkan. Maka mereka ini, mereka yang mengamalkan dia atas
niat yang baik kan, atas keadaan dirinya yang inginkan dekatkan diri kepada Allah, maka mereka akan mengecapi akan faedah-faedah yang disebutkan tadi. Dan semuanya dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.